Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian. Apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Metajam, seberang Perai. Dan sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Selamat menyertai program saya yang baru, di mana saya tidak hanya tumpukan kepada bidang grammar sahaja, tetapi bahagian-bahagian bahasa Inggeris yang kita perlu tahu di samping grammar. So hari ini saya akan learn a word, belajar satu perkataan. Kalau kita belajar satu perkataan, dalam satu tahun kita belajar 365 patah perkataan. Alangkah baiknya. Dan satu perkataan itu saya memberitahu kamu fungsi perkataan itu dan penggunaan perkataan itu. So tidak cukuplah sebenarnya, tidak memadai jikalau kita hanya tahu perkataan, tetapi kita tidak tahu bagaimana menggunakan ayat itu dengan tepat. Menggunakan perkataan itu untuk percakapan atau pertuturan seharian tidak cukup, tidak memadai. Kita hanya tahu bagaimana sebut perkataan itu atau tahu artinya, tetapi dalam pertuturan, dalam penulisan kita tidak pandai menggunakannya. Apakah fungsi perkataan ini? Apakah penggunaan perkataan ini? Bagaimana menggunakannya dengan cara yang tepat? So hari ini saya akan berkongsi dengan kalian perkataan late. Kita tengok perkataannya, senang sekali, late. 4 huruf sahaja, tetapi artinya mendalam. Penggunaannya mendalam, luas sekali. Okey, jadi sebelum saya ke pengajaran, ke bahagian pengajaran, saya ingin berkongsi dengan kalian tentang buku kedua saya, Dr. Lee's Grammar Level 2 sudah siap, 100% complete. Dan jawapan sebelum ini saya pernah membuat video bahawa saya masih di bahagian belakang sebab saya mesti membekalkan jawapan untuk soalan yang saya keluarkan. Itu pun sudah habis, itu pun saya sudah siap. Jadi dalam 2 atau 3 hari ini saya akan dari muka surat pertama sampai ke pengakhiran, saya akan periksa sama ada kesalahan, kemudian tengok belakangnya, jawapan yang saya beri itu betul atau tidak, adakah mana-mana semasa saya menaik, adakah saya buat sebarang kesilapan. So 13 hari bulan Disember saya akan suruh pencetak ke pejabat saya untuk memuat turun soft copy saya, terus bawa ke kilang dan cetak. So lepas cetak, sebenarnya buku itu apabila sudah cetak maksudnya sudah diterbitkan juga, dan saya akan umumkan di YouTube channel sini, beritahu kalian bahawa buku itu sudah sedia untuk dijual. Jadi saya anggarkan sebelum penghujung bulan Disember buku ini boleh dijual. Buku Dr. Lee's Method Grammar Level 2, Dui Bahasa. So, okey, boleh jual. Dan kita tahu buku ini memakan masa begitu lama sebab saya terpaksa membuat dalam 2 bahasa, jadi agak makan masa sedikit. Tetapi walau bagaimanapun, bagaimana susah sekalipun berbaloi untuk subscriber saya, untuk pembeli saya dan peminat saya rasa berbaloi, tidak apa. Bahagian penerangan dan nota-nota itulah saya buat dalam 2 bahasa, tetapi soalan memang tidak boleh terjemah kepada bahasa Melayu. Saya tahu kamu pun kalian pun faham juga. Okey? Itu saja. Sekarang saya ke bahagian pengajaran. Hari ini
perkataan yang saya memberi itu ialah late. So late itu adalah adjective. Adjective kata sifat nama. Adjective maksudnya perkataan itu digunakan untuk menyifatkan atau menggambarkan orang, binatang, benda ataupun tempat. Okey? Dan orang, binatang, benda dan tempat ini dipanggil nouns. Kita boleh lihat dengan mata orang, binatang, benda, tempat. Jadi ia dipanggil common nouns, kata nama am. Tetapi adjective juga kalau kita berada di tahap yang lebih tinggi, kita gunakan adjective untuk menggambarkan abstract noun. Abstract noun maksudnya dalam bahasa Melayu nama terbitan. Contohnya kerajaan yang dibina daripada perkataan raja. Kean, jadi ia adalah nama terbitan. Nama terbitan dalam bahasa Inggeris dipanggil abstract nouns. Okey, abstract yang kita tidak boleh nampak tetapi kita boleh fikir, kita boleh rasa. Contohnya kejahatan. Jadi imbuhan ke-an atau pentadbiran, imbuhan pe dan an, ia digunakan sebagai nama terbitan. Jadi adjective itu digunakan untuk menyifatkan nama terbitan. So contoh nama satu, late, artinya behind time, tidak ikut schedule ataupun schedule. So saya beri kita satu contoh. Contoh, the manager apologized. Wah, saya takut tak cukup tempat. Apologize. Memang tidak cukup. Jadi saya pendekkan ayat. Saya tidak gunakan the manager. Saya gunakan Mr. Tan. Jadi lebih pendek. Mr. Tan apologized for his late arrival. So yang late ini lewat, behind time, tapi ia menggambarkan arrival, menyifatkan arrival. Dan arrival ini dipanggil abstract noun, nama terbitan. Okay. Late arrival, jadi yang ia sifatkan atau menyifatkan ialah arrival. Dan arrival itu adalah noun, abstract noun. Jikalau ianya menyifatkan abstract noun, ia adalah adjective, kata sifat nama. Okey? Dan sama juga saya akan struktur semula ayat ini. Saya cakap begini. Mr. Tan sama orang buat perkara yang sama, apologize. Mengapa? Because dia, he was, kemudian late. Jadi ini menggambarkan orang. He was late. Tak boleh cakap he late. Di hadapan late mesti ada kata kerja. The verb to be, am, is, are, was, will be. He will be late. He is late. He was late. Tak boleh cakap sorry I late. Salah. Okay? Number 2, late. Sama juga adalah adjective, tetapi artinya orang yang telah meninggal. Kita sebut seseorang yang dead ataupun deceased ataupun departed. Departed maksudnya meninggal dunia. Kita panggil late juga. Allah yarham. Allah yarham. Kadang-kadang kita sebut arwah. Okay? So Allah yarham. Contohnya perempuan, her,
Kemudian late husband was a doctor. Jadi ini sebut arwah ataupun Allahyarham. Ia menyifatkan namaan orang, binatang, benda, tempat. Memang late ini untuk orang yang telah meninggal. Okey, seperti tadi saya sebut Allahyarham ataupun arwah, kita gunakan the late. Her late, the late is okay. Contohnya, the late Tunku Abdul Rahman was the father of Malaysia. Jadi Allahyarham Tunku Abdul Rahman. Late juga digunakan sebagai adverb. Jadi apakah perbezaan di antara adverb dan adjective? Adjective kata sifat nama. Jadi dia menyifatkan nama. Kalau adverb kita boleh lihat verb di belakang. Jadi adverb menyifatkan kata kerja action, berlari. Run. Bagaimana dia berlari? Run quickly. Quickly itu dipanggil adverb. Late itu digunakan sebagai adverb juga. Ia menggambarkan, yang late ini ia menggambarkan action word, yaitu kata kerja ataupun verb. So, example, sama orang Mr. Tan, tetapi saya mesti tulis action di sini, kata kerja. Jadi action tak boleh cakap was. Action itu bukan was. Action itu verb, tetapi dia bukan action word. So Mr. Tan, arrival ini tukar ke verb arrived. Lewat, late. Oleh itu, so he memohon maaf, memohon ampun, he apologized. So can you see? Sorry. Arrived. So yang late ini menggambarkan atau menyifatkan action. Arrived late. Kalau arrive late, yang late ini dipanggil adverb. Kalau was late, late ini dipanggil adjective. Boleh faham? Boleh faham atau tidak? Boleh ya. And late juga adalah adverb, tetapi untuk menentukan atau menyifatkan penghujung sesuatu masa. Contoh, saya beri contoh dulu. Peristiwa itu, peristiwa, the incident, berlaku, happened. So yang berlaku, happen ini ialah action word, ialah verb. Happen late in late in 1999. So happened late. Saya sepatutnya garis happened 2 kali. So yang berlaku ini ialah verb, action word, verb. So the incident atau perkara itu berlaku late in tahun ini 1999 ataupun tahun in the year 1999 or in 1999 is perfectly fine. Okay, you can say in 1999 or you can say in the year 1999 is okay. Is okay. In 1999, in the year 1999 is okay. So yang late di sini artinya penghujung tahun 1999. Kalau awal, in the early 1990s, early awalan
late penghujung masa. Okay, or late in the evening, lewat petang. Okay also. So sama maksud. Late in the evening sama juga maksudnya penghujung masa. Tapi sini dia digunakan sebagai adverb sebab dia menyifatkan menyifatkan kata kerja ini perkara yang berlaku. Jadi ia digunakan sebagai adverb. So okay, boleh faham Nombor 1, Mr. Tan apologize for his late arrival. So mengapa saya gunakan late? Sebab belakangnya ialah nama terbitan, abstract noun. Sebab late digunakan di sini sebagai adjective. Adjective digunakan untuk menggambarkan atau menyifatkan kata nama. So kata nama orang, binatang, benda dan tempat. Ataupun ia digunakan untuk menyifatkan nama terbitan. Nama terbitan seperti tadi saya menyebut apabila kita tambah kean kerajaan, kelahiran atau pentadbiran atau pembaharuan begitu. So perkataan sebegitu dipanggil abstract nouns. Dalam bahasa Melayu kita tahu nama terbitan. So kalau kita gunakan perkataan itu untuk menggambarkan nama terbitan atau nama Nama ialah orang, binatang, benda dan tempat. Maka perkataan itu digunakan fungsinya ialah adjective. Okay? Mr. Tan apologize because he was late. Jangan lupa. Kalau ia digunakan sebagai adjective di hadapan mesti ada the verb to be. Contohnya am, is, are, was, will be. Ataupun kata kerja he feels sad. Sedih. Sedih ialah adjective. Late juga bermaksud orang yang telah meninggal dunia. Allahyarham ataupun arwah. Jadi her late husband maksudnya suaminya, Allahyarham suaminya. Okay? Late juga adalah adverb. Kalau kita tengok verb di sini kita sudah tahu perkataan itu digunakan untuk menyifatkan action, kata kerja. Dan kita tahu arrive ialah kata kerja. Jadi untuk menyifatkan kata kerja kita gunakan late. Late. Jangan kamu fikir macam quickly begitu. Jangan tulis lately ya. Lately itu lain maksud late sahaja. And late juga bermaksud penghujung sesuatu masa. Contohnya, the incident happened late in 1999. Yang late ini menyifatkan perkara yang berlaku. Perkataan berlaku ialah kata kerja. It is an action word, it's a verb. Jadi untuk menggambarkan atau menyifatkan verb kita gunakan adverb. Jadi dalam lain kata, in other words, late ialah adjective, late juga adverb. So this is one word you learn, but there are so many aspects to it because of the differences in the meaning and the differences in the functions. Ini saya mau kamu pandai. Saya mau kalian pandai. Bukan setakat tahu late itu ialah lewat. Bagaimana dengan ayatnya? Semasa ingin bertutur, semasa ingin menulis, itu yang saya mau. Jadi di samping kita tahu artinya, kita mesti tahu fungsinya, penggunaannya. Kemudian kita mesti tahu pembinaan ayat semasa kita bertutur ataupun menulis. Barulah kita boleh kata, oh, is complete. Sudah lengkap. Okay? So setakat ini sahaja. Ya. Ini level 1 saya. Latar belakang biru langit atau biru laut. Cantik kan? So ini level 1. Yang level 2, bahagian dui bahasa itu, saya suruh designer tukar warna latar belakang sahaja. Desainnya sama. Sebab saya berasa tidak ada sebab mengapa kita harus tukar desain. Sebab sirinya sama. Jadi oleh kerana sirinya sama, saya berasa pattern desain sama. Hanya warna kita boleh tukar supaya kita tahu ia adalah level 1 atau level 2. Level 1 biru. Level 2 warnanya purple, ungu. Warna telefon saya, Oppo. Yang saya memegang telefon Oppo saya yang dibeli tahun lalu, so should be F11.
warnanya purple di belakang. So yang purple itulah akan menjadi level 2 saya. Cantik, aman waktu kita melihat warna. Saya sangat suka. So bahagian ini sahaja, kemudian yang 1 tukar ke 2. So seperti saya sebut tadi, buku kedua itu bulan ini keluar, mungkin dalam 2 minggu dari sekarang atau penghujung bulan Disember 2021. Dan level 1, jikalau kamu ingin mempunyai koleksi dan belum ada level 1, bolehlah memesan daripada saya. Masih ada stok, boleh memesan, menempah. Sila WhatsApp kepada saya 019-7878-299. WhatsApp dan beritahu saya. Kemudian saya akan hantar buku kepada kamu, supaya apabila saya sampai ke buku ke-7, siri ke-7, kamu mempunyai satu koleksi yang lengkap. Okey, seperti bahasa Inggris kamu yang lengkap. Okey, setakat ini sahaja. Saya berharap kamu suka akan video saya. Sila beri saya like, share dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Salam hormat dan selamat tinggal.